الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. Saya ganti Ustaz Syamsuddin kerana beliau masih dalam PKPD Selangor. Sebenarnya saya mahu dah sini 3 kali dah sebenarnya. Saya mengajar di Darul Hadis Berhiyat di sana lah. Tajuk yang akan saya sentuh pada dalam ini ialah At-Tabarruk Bainal Mamnu' wal Masyru'. Tabarruk dan mengambil berkat antara perkara yang dibolehkan atau diteguh. Ada tabarruk, ada bagi berkat yang dibolehkan oleh agama, dan ada tabarruk mengambil berkat yang dilarang oleh agama, diteguh oleh agama. Kalau tengok contoh tabarruk al-masyru', tabarruk yang dibolehkan, iaitu bila seorang Muslim melakukan ibadat yang dianjurkan oleh agama dengan tujuan untuk mencari pahala atau berkat yang dituntut, bahkan disuruhlah. Kalau kita tengok juga contoh dia lagi ialah mengambil berkat dengan membaca Al-Quran dan beramal dengan hukum hakamnya. Dalam Quran sendiri, dalam Quran ada surah yang Tuhan mulakan, Allah Ta'ala mulakan dengan tabarakah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk, tabarakah. Surah Al-Furqan, tabarakah juga. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Jadi maksud tabarakah, maha berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya Allah yang memiliki. Dia Allah sahaja yang boleh memberi, Allah sahaja yang mempunyai. Tabarakah juga kalau tengok tafsir, maksud dia maha tinggi, maha agung. Dalam amalan Nabi SAW sebut Allahumma barik, Nabi doa Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa, ya Allah berkatkanlah untuk umatku pada awal pagi. Ini hadis sahih. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa orang yang keluar rumah, orang yang bangun, orang yang beribadat, orang yang cari rezeki pada awal pagi. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ni, hadis Nabi sebut Allahumma barik li ummati fi bukuriha ni, dia nego, dia berniaga lah. Dia akan hantar rombongan ataupun dia akan hantar barang-barang dia lah awal pagi. Sebab tu doa Nabi. Jadi dia mendapat keberkatan daripada beramal dengan hadis ni. Bila kita pergi ke majlis perkahwin ni, kita disunatkan berdoa kepada pengantin baru. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Okey. Kau kita pergi saja, makin-makin bulan ni. Tu doa Nabi ajar. Sebelum doa Nabi ajar ni, ada ucapan lainnya. Birrafa' wal banin. Itu ucapan jahiliah lah.
birrafa wal bani. Kalau kita terjemah ke Melayu kan, semoga bahagia ke anak cucu lah maksud dia. Tapi bila Nabi suruh doa ni, maka sahabat-sahabat berhenti, dia tinggal doa tersebut lah, birrafa wal bani. Jadi Nabi tukar, Nabi suruh kita doa Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu juga Nabi SAW bila anak yang baru lahir, bayi baru lahir, sahabat-sahabat ni bawa kanak-kanak tu pergi temu Nabi lah, bayi. Nabi tanya, bawa kepada dia lah. Ada wakama, Nabi kunyah wakama, kemudian Nabi belah mulut. Kemudian wa baraka alaihi, Nabi doa keberkatan untuk budak tersebut. Nabi doa keberkatan wa barakah. Nabi juga SAW, Nabi suruh kita makan ramai-ramai. Betul tak? Makan berjemaah. Bukan semaya jemaah ni, makan berjemaah juga. Ta'amul Isnin yakfi salasah, ta'amul salas yakfi al-arba'ah. Makan 3 orang cukup untuk 4 orang. Bukan 4 orang cukup untuk 5 orang dah. Mana nak ada keberkatan kita makan ramai-ramai. Dia sahabat-sahabat mengadu lah. Sahabat-sahabat mengadu, kami makan tapi tak kenyang juga. Nabi kata boleh jadi kerana kamu makan masing-masing lah. Aku nak makan sekali ramai-ramai, barulah ada keberkatan, dia Tuhan bagi kenyang lah. Dan Nabi suruh kita makan ni berhabis, pelicin, hatta pinggir jari kita pun Nabi suruh jilat lah. Fa innaka la tadri fi ayyihal barakah, kerana kamu tidak mengetahui di mana kau bahagia makan ni berkah. Berkat makan ni banyak perkara lah. Dah makan yang kita makan tu memberi tenaga, kesihatan kepada kita lah. Dan kita menghargai nikmat yang Allah bagi, tidak membazir. Dan dengan makan yang kita makan tu, kita boleh melakukan masalah, tak mendatangkan penyakit. Ni kau makan, kau banyak penyakit, tak berkat lah ni. Dah kau makan, kau penyakit. Akhir tak boleh makan lah. Kau tak boleh makan, tak boleh makan. Tak boleh makan juga lah. Sebab apa? Sebab penyakit. Itu Amos sebut perkataan berkat, contoh-contoh lah. Dan dalam doa kunut, Fabarik li fima a'tait, fabarik lana fima a'tait. Dan ya Allah, berkatkanlah apa yang kamu berikan kepada kami. Kita doa, kita minta Tuhan bagi keberkatan. Kita doa Allah supaya Allah bagi keberkatan kepada kita lah. Contoh juga berkat ni, mengambil berkat dengan Masjidil Haram. Kita pergi buat umrah, buat haji, kemudian ziarah, kita pergi semaya di Masjidil Haram, nak mengambil berkat. Sebab apa? Sebab solat di Masjidil Haram ni, kita boleh tawaf, boleh sembahyang berjemaah, dan pahalanya digandakan sehingga 100,000 kali ganda pahalanya. Ada nak berbanding dengan tempat-tempat lain. Rumah kita, masjid kita, Masjidil Haram 100,000 kali ganda, Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Jadi itu kita mengambil berkat di Masjidil Haram untuk beribadat, tawaf, kita boleh mengerjakan umrah, dan kita solat di sana, beriktikaf di sana, kerana pahalanya lebih besar. Satu contoh-contohlah berkat yang dibolehkan. Di sana ada tabarruk al-mamnu, mengambil berkat tapi diteguh, dilarang oleh agama. Berkat ni kerana Nabi royak berkat ni. Dah tak boleh kita main agak-agak berkat kali. Dah tak boleh. Benar wahib ni berkat ni, tak nampak. Dia berkat sendiri ni, maksud dia apa dia berkat ni? Maksudnya kebaikan, bertambahnya kebaikan.
berterusannya kebaikan. Itu berkat dia, khair wa barakah. Dia ada dua bahagia. Ini mengikut analisa, mengikut pemerhatian lah, mengikut kajian ulama lah berkenaan dengan tabarruk ni. Tabarruk yang diteguh ni ada dua dia. Satunya tabarruk yang syirki, syirik teguh. Macam mana? Bila orang yang mengambil berkat itu meyakini perkara yang diambil berkat tu, iaitu makhluk, dialah yang memiliki, dialah yang memberi berkat. Sedangkan kita syarah awal lagi, berkat-berkat ni milik Allah. Dia Allah yang memberi keberkatan. Jadi kalau dia yakin kawan ni ada keberkatan, dia boleh beri keberkatan, maka tu jadi syirik dah. Sebab apa? Sebab dia menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mujid al-barakah, yang mengadakan berkat dan memberi keberkatan hanya Allah sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Ini hadis Nabi dah. Disebut al-barakatu minallah. Berkat-berkat tu datang daripada Allah dah. Jadi menuntut ataupun mencari keberkatan selain daripada Allah ataupun meyakini orang lain boleh beri keberkatan, maka tu syirik besar. Syirkun akbar, syirik yang paling besar yang boleh membatalkan akidah. Yang pertama, yang kedua, ni geger sehari dua dah dalam medsos. Geger ada serabah, semua geger belakang lah. Di Kelantan ni ada batu ababe, ada batu ababe, ada rambut Khadijah, macam-macam lah. Di pakai geger belakang lah. Yang keduanya tabarruk bid'i dia panggil. Tabarruk bid'i, tabarruk ni tidak syirik tapi bid'ah lah. Nabi tak ajar pun dah. Sahabat tak pernah buat pun, tapi kita gerek-gereka. Dia mengada-ada ke. Orang agama pelik. Tak payah jumpa ni. Dah. Sehari dua ni baru ada. Dah. Iaitu mengambil berkat dengan perkara yang tidak ada dalil syarak yang menunjukkan harus mengambil berkat daripadanya. Tak ada dalil yang mengatakan harus mengambil berkat dengannya. Dan orang itu meyakini Allah menjadikan keberkatan padanya. Sedangkan Tuhan tak buat keberkatan pun. Dia yakin Tuhan jadikan keberkatan pada benda tersebut. Tak kira lah batu ke, selipar ke, kasut ke, pokok kayu ke, tak kira lah. Papel ke. Jadi perbuatan ni tanpa syok dah, tanpa syok, perbuatan yang diharamkan oleh agama. Sebab apa haram? Kerana dia termasuk mereka perkara ibadat yang tidak ada dalil padanya. Ihdatsu ibadah. Mereka ibadat yang baru yang tidak ada dalil. Quran tak ada, hadis Nabi tak ada. So, yang kedua, haram juga kerana benda bukan sebab, kita jadikan sebab. Kayu ni boleh menambahkan rezeki kita ni, kayu ni berkat ni. Dah. Tahu mana? Sama dia royak. Dah. Ja'lu ma laysa bisababin sababan. Kita anggap benda bukan sebab sebagai sebab. Kalau kita anggap makanan boleh mengenyai, tak apa memang tu jadikan makanan untuk mengenyai ke? Ubat untuk tahan sakit ke, untuk menyembuhkan penyakit, memang tu jadikan sebab gitu. Air boleh menghilangkan dahaga, memang air tu sebab gitu. Tapi ni tak ada sangka paut apa dah. Kita anggap dia tu sebab, belah bukan sebab pun. Jadi ni termasuk
perkara yang haram, dia termasuk juga syirkul asghar, syirik kecil. Dan perbuatan syirik ni boleh membawa kepada syirik yang lebih besar. Ini kita takutnya dah. Kemudian tabarruk bid'i ni ada 3 pula. 3 bentuk dah. Kena buat lakaran model. Apa dia? Betul mindah dah. Berkat yang dibolehkan, berkat yang tidak dibolehkan. Dah apa dia? Masyru', ghair masyru'. Ghair masyru' 2 dah. Syirki, bid'i. Bid'i ada 3 pula dah. So 2 3. Pecahan dia dah. Ni ulama buat pecahan-pecahan. Contoh ni untuk memudahkan kita faham lah. Dah, untuk mudah kita bila, untuk mudah kita apa dia? Buat perkiraan dah. Bahagian yang pertama ialah mengambil berkat dengan wali-wali dia orang soleh. Macam mana mengambil berkat dengan wali-wali orang soleh, macam mana dah? Ni juga berkat yang bid'i, yang ditegah dah, yang tidak ada dalil yang menunjukkan boleh dah. Terdapat banyak dari dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil berkat dengan jasad Nabi. Kalau dengan jasad Nabi boleh. Dan kesaksian peninggalan Nabi pun boleh juga. Seperti rambut Nabi, peluh Nabi, pakaian Nabi dia seumpamanya. Pernah apabila Abdullah bin Ubay ni meninggal dah. Abdullah bin Ubay dah, ABU. Bapa munafik dah. Jadi dia ni bila dia meninggal, anak dia nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay. Mukmin. Ayah dia ni ditemu Nabi, wahai Nabi, ayahku mati. Jadi aku nak minta jubahmu lah, nak buat kapal ayahku. Nabi pun kecak jubah dia, Nabi ambil. Dah. Nabi lagi jubah dia dah. Jadi lama sebut kan. Antara sebab kerana nak berkat dengan jubah Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pakaian Nabi lah. Rambut Nabi waktu Nabi buat haji wada'. Nabi buat haji sekali ke? Nabi buat haji sekali, ada hajatul Islam sekali Nabi buatnya. Sebelum jahiliah tu tak tahulah berapa kali Nabi buat. Tapi haji dalam Islam ni sekali Nabi buat. Hajatul wada'. Nabi panggil sahabat, mari cukup kepala sebelah kanan dulu, lepas sebelah kiri. Nabi pun panggil sahabat, bui rambut ni, suruh bagi. Jadi ada isteri Nabi, ada sahabat-sahabat yang sipir rambut. Sipir rambut, buat ubat lah. Boleh lah maksudnya. Boleh lah. Itu rambut Nabi. Adapun selain Nabi, kita ada berkat dengan wali-wali orang soleh, maka tidak ada dalil sahih yang jelas yang menunjukkan bolehnya mengambil berkat dengan jasad mereka dan kesaksian peninggalan mereka, pakaian ke dah apa dia peluh mereka tak ada dah. Sebab itulah ni dalil dah. Sebab itulah tak ada satu hadis pun, satu asar pun, satu riwayat pun di kalangan sahabat Nabi ke ataupun tabi'in mereka mengambil berkat dengan jasad ataupun peninggalan salah seorang orang soleh. Tak ada dah. Hatta ni tak ada dah. Hatta Abu Bakar sendiri, Abu Bakar ni kalau timbang Imam Abu Bakar dengan imam manusia semua kali berat Imam Abu Bakar lagi. Tapi orang tak ambil berkat dengan Abu Bakar. Umar kau sahabat asyarah mubasyarah 10 orang yang diberitahu sebagai ahli syurga, tak pernah orang berkat dengan baca tubuh mereka ataupun dengan pakaian peninggalan mereka. Tak ada dah. Tidak juga mereka mengambil berkat dengan ahli bait. Orang Syiah ni hari Karbala, hari 10 Muharram ni, mereka bergelumang dengan najis
imam-imam mereka. Najis, dia kata ni najis ni. Ikan barat ni tak tanah najis. Najis itu imam mereka. Mereka guli dari najis. Lomo tubuh mereka habis semua sekali. Ayat teruknya dah. Sebab itulah belum lekih C19 lah. Antara negara yang banyak kena nyakit ni Iran. Sebab apa? Sebab bangunan dia tu, dia ada kubur tu dia jilat. Hak ni jilat no lah. Tak. Idea ni memang idea cecair ni, hak ni mudah merebak ni. Dia jilat tanah je. Dia guling. Jadi jika sekiranya lah ada riwayat, nescaya adalah riwayat dia cerita disebutnya. Dia kalau benda tu baik, nescaya mereka akan buat. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau benda ni baik, maka sahabat tabi'in dan ulama-ulama ni orang yang pertama akan buat. Sebelum kita buat lagi. Kerana mereka bersungguh-sungguh untuk melakukan semua jenis kebaikan dan kebajikan. Jadi sepakat mereka meninggalkan mengambil berkat dengan jasad dan peninggalan orang lain selain Nabi ini menunjukkan tidak bolehnya, tidak harusnya kita mengambil berkat selain pada Nabi SAW. So yang keduanya, kalau orang lain yang berkat juga serupa Nabi, tak ada beza dengan Nabi. Nabi dah berkat, orang yang ada berkat juga. Lebih kurang Nabi, tak ada kelebihan Nabi. Jadi Nabi seorang ada apa dia, boleh ambil berkat. Orang lain tak boleh. Itu keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dah, sesiapa yang mengambil berkat dengan tubuh mati tubuh ataupun kesan peninggalan seorang orang soleh lah selain Nabi, maka pertama sekali perbuatan dia menderhakai Allah dan Rasul dah. So yang keduanya, dia memberi keistimewaan ini kepada selain Nabi. Keistimewaan ini untuk Nabi saja ya, tapi dia beri juga kepada orang lain. Sedekah Allah hanya beri untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyamakan Nabi dengan orang lain. Dengan semua wali-wali dan orang soleh sama dengan Nabi, dengan sebaik-baik manusia, penghulu anak Adam. Jadi ini sebenarnya menjatuhkan maruah baginda sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kurangnya kasih kita kepada baginda. Sudah. Kasih Nabi kat bang selawat dah. Tiba-tiba kita samakan Nabi dengan orang lain. Tak kena. Kena ke tak? Tak kena. Okey, antara contohlah bentuk perbuatan mengambil berkat dengan orang soleh macam mana? Antaranya adalah at-tamassuh bihim. Tahu tamassuh? Tamassuh ni hamba pun ngaji juga, hamba ngaji Selangor. Saya juga dia tu email. Paling tengah jadi pun tu belakang. Buat ke beliau belakang. Situ je pun. Tak boleh. Tamassuh dah kita pergi situ. Tubuh orang, kalau kita pun siapa muka kita kan dia, kita main berkat. Itu tamassuh dah. Biasa orang buat kubur lah. Orang situ kubur dah. Di tamassuh ni, situ ni lu apa jamuh ni hanya hajar aswad je. Betul tak? Hak tu je. Kubur ke orang ke tak ada, Nabi tak ajar dah. Ataupun menyapu pada pakaian mereka, air minum mereka dah. Kenapa? Kerana nak cari keberkatan. Berebut harus tak minum juga, berebut minum lain dah. Hanya ada ni. Dalilnya ni contoh dia mari dah. Hamba mari perkataan Allamatul Hind Hasan Sadiq Khan dulu dah. Disebut kita dia Ad-Din Khalis, disebut menunjukkan bahawa tak boleh ambil berkat selain Nabi. Wala yajuzu an yuqasa ahadun minal ummati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man dzaka alladhi yablughu sya'wahu qad kana lahu fi hali hayatihi khasa'isu katsirah la yasluhu an yusharikahu fiha ghairuhu
Ini disebut oleh Said Hasan Khan berkenaan dengan tak bolehnya mengambil berkat selain Nabi. Maksud dia ini dia tidak harus disamakan seseorang dari kalangan umat ini sama dengan Rasulullah. Siapa dia boleh mencapai martabat sama dengan Nabi? Siapa dia? Ada? Tak ada. Sedangkan Nabi waktu hidup pun Nabi ada keistimewaan yang banyak yang tidak dikongsikan dengan orang lain. Maka lepas mati pun sama. Berkenaan dengan tamassuh ni, Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali sebut dari kitab dia, risalah dia Al-Hukmul Jadirah bil Iza'ah, perkara yang patut disebarkan. Disebut ada seorang lelaki datang bertemu dengan Imam Ahmad. Lepas dia kecek Imam Ahmad, dia pun setu-setu kain Imam Ahmad lah. Dah. Kemudian dia pun sapu muka dia. Imam Ahmad paling marah Imam Ahmad. Dia sangat memarahi perbuatannya. Imam Ahmad kata, "Amman akhaztum hadzal amr?" Mumik mana ni? Siapa dia ajar kamu ni? Dah, Imam Ahmad. "Amman akhaztum hadzal amr?" Setengah orang suka baru. Orang puja dia. Orang tunduk depan dia dah. Ada orang yang suka. Dah, orang cium tangan dia, kaki dia, suka baru. Dah, sujud dia lagi suka dah. Ini antara tauruk dah Nabi sebut dah. Tauruk. Orang yang suka orang lain puja dia dah. Ini tauruk dah. Tauruk ni kesyaitan saja termasuklah orang ni dah. Jadi Imam Ahmad terus melarang dan mencegah perbuatan tersebut dah. Yang kedua dah. Contoh tabarruk bisalihin wal awliya, iaitu takbilu kuburihim, mengucup kubur mereka dah. Dan menyentuh dengan tangan dah. Mengusap dah. Termasuk mengusap dengan tangan. Dan mengambil tanahnya kerana nak cari keberkatan. Ambil tanah kubur. Buat keliling rumah. Boleh supik tak? Jadi perkara ini telah diceritakan oleh sekumpulan ulama, ahli ilmu dah. Ijma' ulama bahawa semua perkara ini ditegah, dilarang dah. Dia disebut oleh Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, wafat pada tahun 505. Dan ulama-ulama Syafi'i yang lain, dia Hanafi, bahawa perbuatan ini termasuk kebiasaan orang Kristian. Dia disebut oleh sebahagian ulama Syafi'i dan ulama Hanafi bahawa istilam ni mengusap kubur, mengucup kubur ni kerana mengambil berkat, dosa besar dah. Termasuk di antara dosa-dosa yang paling besar dah. Ini dia nakal ke perkataan dah. Kali ni sebut Imam Ghazali. Menurut bawah ni disebut perkataan Izzuddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i dah. Ulama Syafi'i ni. Ada ba'dul ulama min bida'i al-inhina al-qabri al-muqaddas inda taslim. Sebahagian ulama menghitung antara perkara bid'ah berlaku di kubur ni ialah tunduk hormat pada kubur yang dianggap mulia dah. Dan lebih teruk lagi, dia kucuk tanah kubur kat ni. Dan perkara ini tak pernah dilakukan oleh golongan salafus salih. Ini perkataan dia lagi ni. Wal khairu kulluhu fi ittiba'ihim. Sedangkan kebaikan hanyalah mengikut salafus salih rahimahumullah. Dan sesiapa yang terlintas dalam fikiran dia kucuk tanah kubur ni berkat, ini berpunca daripada kejahilan dekat alpaannya. Kamu tak baca Quran Arab lah, panjang pula Quran Arab kan. Kenapa? Kerana li'anal barakata innama hiya fi ma wafaqa syar'a. Kerana berkat-berkat ni hanyalah pada perkara yang kena dengan syarak, kena dengan perkataan salaf dan amalan mereka. Dia katanya Tok Alin lagi, aku tak pelik perbuatan ni. Hak pelik lagi,
Hak pelik lagi. Sebab ni perbuatan orang jahil. Orang jahil duk kampung, tak tahu gapo dah. Dia buat, dia tengok buat. Hak aku pelik lagi nya ialah orang yang keluar ke fatwa kata comel, molek. Dia ustaz tu guru, dia kata boleh. Hak ni aku pelik lagi ya. Sedangkan dia tahu buruknya dia menyalahi amalan salaf lah. Itu perkataan dia lah. Kemudian perkataan yang sama disebut oleh Ad-Dahlawi dah, Al-Hindi, dalam risalah dia At-Tauhid. Sudah tauhid dia lah. Kemudian dia mari perkataan Imam Nawawi dah. Oh, kena belakang ni, masjid nak belakang Imam Nawawi. Berkata Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Mansak ni maksud kitab bab haji. Sebutan kitab ni bab haji saja sebut dah. Bab ibadah haji umrah lah. Dia yang ke-8 katanya Imam Nawawi dah. Dia yang ke-8 antara masalah ketika ziarah ni ialah dia tidak harus kita mengelilingi kubur Nabi. Kubur Nabi satu ya, Madinah lah. Tak ada kubur yang keduanya. Tidak harus kita tawaf. Tawaf ni hanya Kaabah saja. Kubur Nabi tak boleh tawaf. Kau boleh tawaf? Tak boleh. Dia makruh kita menempelkan perut kita di belakang kita dengan dinding kubur Nabi. Kita tepek perut kita, belakang kita, gosok lah. Tak boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hulaimi dah. Ini ulama Syafi'i juga. Dia makruh menyentuhnya dengan tangan dinding tu. Dia mengucuk tangan semua dah. Makruh dah. Sebenarnya Ibn Nawawi kata, balil adabu an yab'ada anhu kama yab'udu minhu law hadara fi hayatihi. Bahkan adab kita dengan Nabi bila pergi kubur Nabi ialah kita duduk jauh sikit. Sebagaimana waktu Nabi hidup kita duduk jauh sikit dah. Dia kita bagi salam dah. Hak ni lah yang betul. Hadza huwa shawab dah. Jadi pesan ni Imam Nawawi lah belakang tu dia kata dia janganlah tertipu dengan banyaknya perbuatan ini dilakukan oleh orang awam. Dah, kerana mereka menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu tertipu. Kenapa kau buat belakang? Orang tak kira lah. Dia buat tu bukan orang berilmu dah. Kerana nak mengikut contoh itu dia beramal dengan perkataan ulama. Dia tak boleh kita tengok kepada perbuatan baru oleh orang awam dan kejahilan mereka. Itu juga apa disebut oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Banyaklah. Imam Nawawi kata lagi dah. Katanya Imam Abul Hasan Muhammad bin Marzuq Az-Za'farani, dia di kalangan fuqaha al-muhaqqiqin dah. Dalam kitab Janaiz Imam Nawawi menakalkan kitab dia dah. Wala yustalamul qabru biyadihi wala yuqabbiluhu. Dia jangan dia mengusap kubur dengan tangannya, jangan dia mengucup tangannya dah. Mengucup kubur tadi dah. Inilah sunnah dah. Dia mengucup kubur, dia mengusapnya, yang dilakukan oleh orang awam sekarang di antara perkara bid'ah yang mungkar dah. Sebab disebut Imam Nawawi sebut dah. Imam Nawawi rahmatullah alaih. Sepatutnya dijauhi perbuatan tersebut dan diteguh pelakunya dah. Banyak lagi ni. Kemudian hak kita sebut tadi, setengah ulama Hanafi dengan ulama Syafi'i mengatakan dia susah dah. Ini disebut oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitab dia Az-Zawajir an Iktirafil Kaba'ir. Dosa yang ke-93 sehingga 98. Dia dinakalkan perkara itu daripada sebahagian ulama-ulama Syafi'i. Dia menakalkan perkataan Haytami oleh Al-Alusi Al-Hanafi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani dah. Ni Ibn Hajar Haytami kata termasuk dosa besar ialah mengusap
Dia mencium dan dia mengambil tanah kubur. Termasuk dosa besar panas sikitlah. Engko ada orang buat, ada orang nak setuju benda ni dah. Ada orang mempertahankan perkara ni. Panas sikitlah. Panas. Tapi kita terpaksa sebutlah ni perkataan ulama pelakon. Dah. Ulama-ulama hebat pelakon ni. Yang keberapa dah? Yang ketiga dah. Melakukan ibadat dekat dengan kubur mereka kerana mengambil berkat. Kalau saat ni tu dia usap, dia ambil dalam kubur, dia cium dah. Hak ni dia melakukan ibadat sembahyang ke, dia berzikir ke, baca Quran ke, dia mengajar ke dekat kubur. Dalam keadaan dia meyakini kelebihan beribadat dekat dengan kubur dah. Dan dia juga meyakini sebab terimanya ibadat ni bila dibuat dekat kubur. Dan dia meyakini juga sebab doa dia dimakbulkan, diangkat dah. Sebab kat kubur lain tu clear molek. Lain tu penuh. Kalau telefon kat penuh lain tu. Gua dekat dengan pecawan dekat dengan pecawan penuh lah lain dia. Bateri pun penuh, kredit pun banyak, lain pun penuh. Kecek pun clear molek. Jadi bagi dia nya doa kat kubur tu clear molek. Siapa lalu dengan Tuhan? Direct. Tak sekat-sekat dah. Sudah. Kalau dia meyakini gitu, maka tu juga termasuk tabarruk yang dilarang dah. Okey, itu yang pertama dah. Tabarruk bil auliya was salihin. Yang kedua, sekadar yang kedua, mengambil berkat dengan masa, dengan tempat dan sesuatu yang tidak disebut oleh syarak, yang menunjukkan bolehnya mengambil berkat dengannya. Antaranya ialah mengambil berkat dengan tempat yang pernah Nabi lalu, tempat yang pernah Nabi beribadat padanya. Kalau kebetulan kita berhenti situ, kita semaya, tak apa, tak ada masalah. Kebetulan Nabi berhenti situ, kita berhenti situ juga. Betul lah. Tapi bukan kita cari. Kebetulan kita singgah masuk waktu semaya je. Tak ada masalah dah. Tapi kalau kita sengaja buat pelan khusus kena ibadat sini sebab Nabi buat ibadat sini, maka tu tidak disyariatkan dah, tidak dianjurkan. Contohnya Jabal Sur, Gua Hira di Jabal Arafat dah. Dan tempat-tempat yang Nabi pernah lalu ketika musafir dah. Masjid 7. Ni untuk orang pergi umrah haji kak, dia akan lalu, dia akan ziarah lah. Dah. Biasanya tu ambil gambar yang ni. Dah. Ambil gambar kat tengok klik. Dah turun bas kejap. Bas kata setengah jam ni, dah 20 minit ni. Tak lama. Kan? Gitulah. Tak payah pergi sembahyang sunat situ lah. Tak payah dah. Sembahyang sunat ni hanya mana? Ni masjid apa dah? Masjid mana tu? Masjid umrah pahala. Masjid tu ya. Dah. Sebab Nabi memang ziarah tiap-tiap minggu dan Nabi akan sembahyang sunat lah. Situ dah. Jadi kita buat program lawatan, tak ada masalah. Nak lalu masjid 7 tengok gambar dia ada. Masjid jin dah. Masjid kucing, masjid gambar lagi. Nak lalu kubur bakit gambar, tak ada masalah dah. Kubur bakit tu memang kita sunat ziarah lah. Kubur bakit syuhada Uhud. Dia tempat kelahiran Nabi dah. Ataupun tempat-tempat lain yang dikatakan tempat lahirnya seorang Nabi ke, tempat mereka betapa ke berapa ke, tak perlu dah. Tak perlu kita pergi buat ibadat situ. Maka tidak harus bagi seorang Muslim tuju dengan tujuan ziarah tersebut untuk melakukan ibadat padanya. Ibadat nak mari masjid dah. Dah, nak mari sembahyang sunat ke, nak mari ngaji ke, nak mari apa dia nak iktikaf masjid. Kan? Pak kita ke dia pergi mana? Bukit mana? Macam-macam bukit lah. Macam-macam bukit, macam-macam ni lah. Gua mana yang masuk. Sebab apa? Sebab pak ni tempat penuh Tok Wali duduk sini dah. Dia pergi ibadat situ. Tak boleh Tak boleh. Tidak harus.
Itu bukan dianjurkan oleh agama kita. Begitu juga tidak harus seorang Muslim mengusap tempat-tempat ini kerana nak mengambil berkat. Tak boleh lah. Dia tidak digalakkan kita ni panjat gunung bukit dah. Kalau saya sahaja nak panjat gunung bukit tu tak ada masalah. Tapi ngambil nak buat ibadat situ dah. Pahajak jemaah-jemaah pula pergi ukah panjat sama sekali. Kalau jatuh tak ada dah. Banyak lagi benda-benda hak boleh buat dah. Ai iktikaf di Masjidil Haram, baca Quran, khatam Quran. Kalau wukuf di Arafah pun kita boleh wukuf mana-mana dah. Nabi kata ni tempat aku wukuf, tapi semua Arafah ni pak wukuf belaka. Nabi kata sini pak sembelih, tapi semua kawasan sini pak sembelih belaka. Nabi sengaja sebut gitu. Sebab apa? Sebab takut-takut orang pakai berebut situ dah. Dia berebut ni berebut ni. Kalau Mekah gak nak kujuk ajak suap. Kalau Masjid Nabawi gak orang berebut negeri Raudhah tu, situ berebutnya. Kan? Sebab itulah hadis yang masyhur yang dikata la tushaddur rihal. Tak boleh kita bersungguh-sungguh duk musafir kecuali ketiga masjid dah. Masjid aku ini, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa dah. Sebab tempat-tempat lain tidak ada keberkatan apa-apa dah. Sama saja dah. Kalau dia masuk kita pergi, tak masuk tak payah pergi. Sebab itulah Umar sendiri radhiyallahu anhu. Umar sendiri radhiyallahu anhu bila orang buat haji ni mereka pergi ambil berkat bawa pokok hak tempat Nabi bai'ah Ridwan. Umar suruh tebal apa mau kita tebal? Tepat sebab apa? Sebab Umar takut orang ambil berkat. Pernah Nabi SAW Nabi lalu waktu perang Nabi lalu tiba-tiba ada pokok orang jahiliah dulu mereka suka ambil berkat. Jadi ada sahabat-sahabat awal masuk Islam ni mereka kata wahai Rasulullah, buatlah untuk kami satu pokok yang kamu boleh gantung senjata kami, boleh ikat kain, dia ambil berkat dengan pokok tersebut dah. Nabi kata subhanallah dah. Kamu berkata sebagaimana berkatanya kaum Nabi Musa dah. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buat untuk kami Tuhan sebagaimana mereka ada Tuhan dah. Jadi Nabi pun larang, dia teguh. Dia memperingatkan perbuatan etika tersebut sama dengan perbuatan Yahudi ataupun umat Nabi Musa lah. Sebab tu rumah tebal pokok mereka anggap berkat tempat Nabi pernah berteduh dah. Mengambil berkat yang kedua dia mengambil berkat dengan sebahagian pokok, sebahagian batu-batu, tiang-tiang. Dia lagu-lagu dia air mata dah. Mata air dah. Ni biasalah. Dah. Tok wali tu pernah mandi lagu ni. Kita pergi mandi juga. Dah. Kan mengambil berkat dah. Atau alih belaka. Berkenaan dengan batu ni, batu ni pernah Umar Al-Khattab dia kucuk hajat suap. Dia kata aku tahu sangat mu ni batu. Kalau aku tak tengok Nabi kucuk kamu, aku tak kucuk kamu dah. Umar ni inni la a'lamu annaka hajarun. Aku tahu mu ni batu dah. Tak ada mudarat manfaat apa dah. Kalau bukan kerana aku melihat Rasulullah mengucuk kamu, aku tak akan kucuk kamu. Ni Umar penuh royak dah. Umar kecek batu ke mana? Dok. Umar nak kau gel. Kalau kita buat ni sebab itulah Pak bucu Kaabah ni, dah. Dia bucu Hajar Aswad dengan rukun Yamani ya, kita setu kita kucuk dah. Hak ni kucuk atau setu. Hajar Aswad dah, hak ni setu saja dah. Tapi ada juga kucuk. Tak boleh kucuk pun setu dengan tangan. Tu bukan boleh, tak boleh siapa dah.
Zaman Covid ni memang tak berlaku. Jadi hak dua lagi rukun ni tak perlu ni. Rukun Syami dua gini. Rukun 4 segi lagi dua gini memang tak ada. Memang tidak disunat ke setuh pun kau ataupun pada kucuk tak ada dah. Jadi hak ni setuh saja. Hak ni setuh dia kucuk. Tak boleh juga kita isyarat dengan tangan dah. Jadi Umar pun sebut, Umar kata Hajar Aswad aku tahu mu ni batu je. Tak ada manfaat, tak ada mudarat apa. Kalau aku tengok Rasulullah buat, aku tak akan kucuk kamu dah. Ni disebut kena dengan sejarah dah bagaimana Umar Al-Khattab penuh buai pokok dah yang dianggap tempat berlakunya Bai'atul Ridwan dah. Kenapa? Kerana Umar bimbang dah berlakunya perkara syirik dah. Yang ketiga, mengambil berkat dengan sebahagian malam ataupun hari-hari yang dikatakan berlaku peristiwa yang besar dah. Seperti malam Isra' Mi'raj dah. Mana gapo lagi dah? Hari kelahiran Nabi dah. Jadi hak tu pendapat lah. Mungkin betul dan mungkin salah. Dan tidak ada apa-apa amalan khusus yang patut kita buat dah. Ada hari hak patut kita buat amalannya hari Jumaat. Ada. Maya subuh kita baca Sajadah, surah Al-Insan, baca surah Kahfi. Dah. Kita semaya Jumaat, kita selawat Nabi banyak. Ada hari itu. Hari raya. Kita buat apa dia? Takbir raya, semaya raya, kita sembelih binatang korban. Dah, ada. Tapi hari-hari lain tu tak ada. Tak ada amalan khusus, program khusus yang dianjurkan oleh agama dah. Yang ketiga dah. Last. Yang ketiga, mengambil berkat dengan tempat dan perkara-perkara yang ada kelebihan. Ada sebut contoh sini dah. Contoh sininya disebut seperti orang yang mengkhususkan Lailatul Qadar untuk melakukan umrah. Itu Qadar tahu malam gapo lah 10 hari lah. Kita iktikaf, kita qiyamul lail, tak masalah dah. Tapi kita tahu mana Lailatul Qadar tu 10 malam tu melesa dah. Lepas tu kita buat lah mana-mana pun. Seperti orang yang mengambil berkat dengan dinding Kaabah, dengan mengucupnya, dengan apa dia, menyentuhnya. Ni sama-sama lah kalau kita pergi Mekah, memang kita akan tengok orang akan apa dia, gantung di kelambu Kaabah dah. Dia kiswah dah. Tak boleh dah. Waktu kita tawaf tak boleh sentuh apa dia dinding Kaabah tu. Dah. Waktu tawaf tak boleh sentuh. So yang keduanya tidak disyariatkan dah, walaupun tidak melakukan tawaf pun. Sentuh ni hanya rukun Hajar Aswad dengan Yamani. Hal tu saja dah. Tapi tak perlulah kita pergi siung kiswah ke, kita pergi sapu-sapu di Kaabah ke. Dah. Kalau kita buat juga kat haji lah. Haram ya haji dah. Ada juga orang ni dia pergi nak ambil berkat dengan makam Ibrahim tu. Kan makam Ibrahim tu kan? Depan Kaabah tu. Nak tengok saja tak apa, tapi nak ambil berkat lagi sapu-sapu, tak boleh. Ni halal ke dia. Jadi selain daripada rukun Yamani dengan Hajar Aswad tu, kita juga gantung di mana? Di pintu Kaabah. Itu sunat juga lah. Dah. Habis tawaf 7 kali. Kemudian kita semai sunat apa dia? Tawaf sekali. Kita nak pergi doa situ boleh dah. Kita pegang situ juga. Itu memang disyariatkan dah. Jadi itulah contoh-contoh dah tabarruk yang dibolehkan dan tabarruk yang diteguh
oleh agama kita dah. Jadi ulama-ulama teguh ni kerana apa? Kerana tidak ada contoh yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat, oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dan salaf dah di kalangan umat ini yang disuruh kita mencontohi mereka dah. Jadi kalau kita nak cari dalil khusus hak teguh ni memang tak ada dah. Tapi ulama mereka faham dah. Nabi hanya membolehkan hak ni saja, hak lain tak boleh dah. Sebab ni termasuk perkara yang melibatkan i'tiqad dan keyakinan dah. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melibatkan iman ni dah. Perkara imaniyah, percayaan dah. Dan sebagai penutup yang disebut sini dia kata tabaruk bid'i ni antara sebab yang paling besar dah, yang mendorong berlakunya syirik yang besar dah. Saya duduk di Karachi dah. Antara kepercayaan orang Pakistan ni memang dia puja sangat kubur-kubur ni. Dia puja sangat kubur-kubur ni. Mereka kata setiap daerah, setiap mantikah, setiap negeri lah ada kubur yang dipuja dah. Ada sekubur tu orang tina yang pergi. Ramai orang tina sama-sama dah. Hak tak boleh anak pun dia pergi, hak boleh anak dah. Sakit pun dia pergi dah. Mana nak periksa ke dah. Hak bercerai dengan lelaki ke, hak tak boleh jodoh ke, pergi minta dengan kubur. Lah, ni hasil daripada kepercayaan, keyakinan. Mungkin percaya Hindu meresap dalam apa dia? Kepercayaan mereka dah. Dan kerana kejahilan lah. Jadi macam-macam upacara yang mereka buat. Jadi hatta hak tawaf kubur pada dah. Hak apa dia lepas piti dalam kubur tu pada dah. Macam-macam lah hak nazar, letak nasi semua sekali macam-macam. Jadi ni siapa Al-Imam Al-Alusi sebut dalam ayat Quran, wala yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ni akhir surah Yusuf dah. Wala yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tu sebut dah kebanyakan manusia tidak beriman dengan Allah kecuali mereka beriman tapi mereka mensyirikkan Allah. Imam Al-Alusi kata, aku tengok orang buat syirik ni, mereka pergi kubur macam ulat urung bangkai. Beriuk orang. Tak, tengok ulat. Tak, lembu mapuh, kami mapuh, tengok ulat berapa puluh ribu, juta kali tak. Petang ya, sehari dua hari habis bangkai. Tinggal tulis saja. Aku tulis tak ada juga. Dah, tu sebut wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan manusia dengan Allah, tetapi mereka beriman dan masa yang sama mereka menyekutukan Allah Taala. Jadi kita takutlah ramai umat Islam yang percaya, yang beriman dengan rukun iman, tapi mereka tak sedar mereka terlibat dengan perkara-perkara syirik, perkara yang dicegah oleh agama. Dan syirik ni antara perkara yang sangat bahaya dah. Tak ada peluang untuk masuk syurga lah. Itu saja dah. Itu saja, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi